Sungai Kim Kim, tak lain tak bukan, anda semua pasti familiar dengan nama ni. 2 tahun lepas, negara kita dikejutkan dengan pencemaran toksik di Sungai Kim Kim di mana sungai tersebut terletak di Pasir Gudang, Johor. Ia berpunca daripada pembuangan sisa kimia. Kejadian ini memberi kesan terhadap banyak pihak dan perkara seperti kesihatan penduduk berdekatan sungai terjejas sehingga boleh mengakibatkan kematian, pencemaran udara, hasil jualan nelayan merosot dan sebagainya. Memang membimbangkan. Ini soal nyawa. Yang paling penting adalah pembersihan sungai. Tunggu air kering yang tengok dia bitang keluar. Yes, I smell bad smell, yes. The regulations were drafted in such a way that they are hoping that the river will dilute some of that wastewater effluent. The question is whether the river can dilute or not. So when you have so many industries, so many premises packed into a small region, if it's a big river, maybe the big river can dilute. But if it's a small river, itulah sedikit sebanyak keadaan yang berlaku semasa Sungai Kim Kim dilanda pencemaran pada ketika itu. Daripada insiden tersebut, banyak pengajaran yang semua pihak boleh ambil untuk mengatasi isu ini dan mengekalkan kelestarian sungai sekaligus memberi kesedaran kepada ramai orang terhadap kepentingan sungai yang bersih dan selamat kepada alam sekitar. Dalam perjalanan penyelidikan alam sekitar, terdapat pelbagai kaedah yang berbeza telah digunakan. Salah satunya adalah biological indicator atau dikenali sebagai bioindikasi. Bioindikasi adalah proses biologi komuniti atau spesies yang membolehkan untuk kita menilai kualiti alam sekitar dan keadaan dari masa ke masa. Mereka digunakan untuk menilai kesan aktiviti manusia ke atas ekosistem melalui kajian respon biota kepada tekanan yang dijana. Kita mestilah menganggap setiap aktiviti itu akan menghasilkan kesan alam sekitar sama ada yang positif atau negatif. Walau bagaimanapun, aktiviti manusia hampir menghasilkan kesan negatif alam sekitar yang memberi kesan kepada ekosistem dan biota mereka. Antara kerosakan alam sekitar yang dijana oleh aktiviti manusia adalah pencemaran dengan pelepasan dan sisa pepejal industri atau bandar, pengurangan sumber asli disebabkan oleh overexploitation dan lain-lain. Semua kesan ini menjana tekanan dalam biota yang sedia ada dan oleh itu dipanggil faktor tekanan antropogenik. Sebaliknya, untuk membezakannya dari tekanan yang semula jadi adalah seperti tempoh kemarau yang ketara atau perubahan dalam suhu akibat kesan iklim. Bioindikator membenarkan untuk memantau perubahan persekitaran kimia fizikal, memantau proses ekologi, mengesan secara langsung atau tidak langsung kewujudan bahan cemar dan pada umumnya mengesan perubahan alam sekitar. Untuk kaedah bioindikasi, terdapat beberapa jenis di mana bioindikator ini digunakan mengikut persekitaran yang ingin dipantau seperti bioindikator kualiti udara, bioindikator kualiti air dan bioindikator kualiti tanah. Antara bioindikator kualiti air adalah bakteria, protozoon, microinvertebrate, alga dan mikroorganisma lumut serta lain-lain di mana ia sensitif terhadap kehadiran pencemar toksik. Sebagai contoh, kehadiran taksonomi yang berbeza dari makroinvertebrata akuatik di sungai adalah penunjuk ekologi dan biodiversity. Kehadiran lapisan alga yang semakin berkembang dan padat menunjukkan tahap tinggi fosforus dan nitrogen yang terlarut dalam air tersebut, di mana ia boleh berasal dari baja yang dituangkan ke dalam air.
Baja yang dituankan menjana pengumpulan nutrien mereka dan eutrofikasi melalui medium berair. Pemantauan membolehkan anda menilai kawasan operasi tapungan yang sesuai. Salah satu cara yang paling mudah untuk bioindikator air adalah dengan menggunakan budaya ragi, iaitu penilaian nipelometrik kekeruhan cecair. Ia bergantung kepada jumlah yeast dalam sampel. Jika air menghalang perkembangan mereka, sampel akan menjadi lebih ringan daripada sampel kawalan. Ikan juga boleh digunakan sebagai bioindikator, iaitu mereka mengumpulkan toksin dalam badan. Akibatnya adalah mungkin untuk menentukan kualiti air di dalam sungai atau tasik dicirikan oleh secara visual dengan menilai keadaan ikan tersebut. Itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada saya untuk anda semua. Semoga apa yang dikongsi dapat memberi manfaat dan menjadi satu titik permulaan kepada kita semua agar sama-sama menjaga kebersihan sungai yang ada. Sekian, terima kasih.